Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar pada pagi ini? Semuanya sudah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu? Baiklah, pada pagi yang mulia ini, cikgu akan menerangkan satu lagi bahagian penting dalam penulisan sebuah karangan, iaitu bahagian isi karangan. Jadi, dengan menggunakan teknik gerabak tas ataupun teknik amat senang ini, cikgu akan menerangkan bagaimana cara pelajar boleh menulis sebuah perenggan isi karangan yang lengkap. Jadi, jom bersama-sama cikgu kita belajar bersama-sama. Baiklah, cikgu akan menerangkan konsep teknik gerabak tas ini terlebih dahulu. Jadi, para pelajar boleh lihat gambar kereta api klasik ini ya. Kita anggap klasik sebab kereta api ini masih menggunakan wap. Cuba kamu lihat asap yang keluar berkepul-kepul. Itu. Cikgu pilih gambar kereta api ini sebab lebih senang untuk cikgu menerangkan konsep penulisan karangan nanti. Baiklah, jom bersama-sama cikgu kita belajar bagaimana untuk menggunakan teknik tas ini atau teknik amat senang ini dalam menghasilkan sebuah penulisan karangan. Okey, baiklah. Yang pertama, ini ialah kepala kereta api. Ini ialah bahagian gerabak dia. Okey, kita katakan gerabak 1, gerabak 2. Dan sebenarnya gerabak ni ada banyak ya, ada panjang. Tapi kita pilih 2 saja, gerabak 1 dan gerabak 2. Dan seterusnya bahagian belakang kita anggap bahagian ekor kereta api. Jadi dalam penulisan karangan, bahagian kepala ini melambangkan pendahuluan karangan. Manakala bahagian gerabak ini ialah bahagian isi karangan 1, isi karangan 2 dan bahagian ekor ni ialah bahagian penutup karangan. Sebab sebuah karangan yang lengkap mesti mengandungi bahagian pendahuluan, bahagian isi dan bahagian penutup karangan. Baiklah, untuk permulaannya, cikgu akan menerangkan bagaimana konsep teknik gerabak tas ini boleh membantu pelajar untuk menghasilkan sebuah perenggan isi karangan. Jadi, pelajar boleh lihat gerabak kereta api yang cikgu paparkan ini. Cikgu telah menggunakan 5 ayat, iaitu ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ayat 1 diwakili oleh kepala kereta api. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 diwakili oleh gerabak-gerabak kereta api. Dan mari kita lihat apakah yang terdapat dalam ayat 1. Okay, dalam ayat 1 mengandungi KS campur dengan isi. KS ni bermaksud kehendak soalan. Campur dengan isi. Isi ni ialah isi karangan kamu nanti. Ayat yang kedua pula ialah kenapa. Jadi, untuk menyambung ayat kenapa ini, cikgu telah menggunakan penanda wacana. Jadi, kalau pelajar lihat, di kereta api ini ada besi penyambunglah supaya dia tidak terlepas. Jadi, dalam hal ini, cikgu akan menggunakan penanda wacana yang akan berhubung dengan ayat yang kedua, iaitu cikgu gunakan perkara ini disebabkan kerana apa. Jadi, penanda wacana ini akan bergabung dengan ayat yang kedua. Manakala ayat yang ketiga pula ialah ayat contoh, iaitu siapa campur bagai mana. Okey, jadi untuk penanda wacana bagi contoh, cikgu hanya pilih sebagai contoh. Yang ini paling senang sekali lah. Begitu juga dengan ayat yang keempat, memegang kata kunci kesan apa. Jadi, penanda wacana untuk berhubung dengan kesan apa ini, cikgu hanya pilih sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan. Okey, jadi apakah kesan? Kita akan lihat nanti ya bagi contoh-contoh soalan peperiksaan. Okey, dan ayat yang kelima ialah ayat penegasan, iaitu isi campur kehendak soalan. Jadi, untuk ayat penegasan, cikgu telah pilih penanda wacana benarlah bahawa. Dan kalau pelajar lihat, di bahagian atas ini ada asap-asap kan. Asap-asap ini mengandungi bila, di mana, dengan siapa, peribahasa
atau ungkapan menarik. Jadi kalau kamu lihat semua perkataan ini berselerak kan? Ini bermaksud perkataan-perkataan ini boleh diselitkan di mana-mana ayat yang sesuai. Baiklah, cikgu ulang semula supaya pelajar lebih faham. Jadi untuk pengembangan isi karangan ini, cikgu menggunakan 5 ayat, iaitu ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ayat 1, kehendak soalan campur dengan isi. Ayat yang kedua, kenapa. Ayat yang ketiga, siapa campur bagaimana. Ayat yang keempat, kesan. Dan ayat yang kelima ialah penegasan. Jadi, cikgu telah menggunakan penanda wacana yang akan berhubung dengan ayat yang kedua, iaitu perkara ini disebabkan kerana. Okay. Manakala untuk ayat yang ketiga ialah ayat contoh, cikgu telah pilih yang mudah saja, iaitu sebagai contoh. Untuk ayat yang keempat, penanda wacana yang cikgu pilih ialah sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan. Dan untuk ayat penegasan, cikgu pilih penanda wacananya benarlah bahawa. Jadi kesemua penanda wacana yang akan menghubungkan antara ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, pelajar boleh tukarlah mana-mana yang pelajar fikirkan sesuai. Jadi bagaimana pelajar nak ingat kelima-lima ayat ini? Okey, pelajar boleh ikut formula yang cikgu berikan ini. Okey. Untuk ayat yang pertama, kita ambil hendak saja, iaitu kehendak soalan, kita ambil perkataan hendak. Yang kedua, kenapa, kita ambil perkataan kena. Yang ketiga, siapa dan bagaimana, kita ambil si mana. Okay, maksudnya siapa, bagaimana. Yang keempat, kesan, kita ambil case ataupun kesan, kita ambil KES saja. Manakala ayat yang kelima, kita ambil gasan, iaitu penegasan. Jadi kelima ayat itu ialah hendak, kena, si mana, kes, gasan. Lagi sekali cuba pelajar ulang. Hendak, kena, si mana, kes, gasan. Jadi kelima-lima ayat ini pelajar kena ingatlah supaya mudah pelajar untuk menghasilkan sebuah perenggan karangan yang lengkap. Baiklah, kita akan membuat latihan bersama-sama dengan menggunakan soalan berikut. Soalannya berbunyi, cuti sekolah merupakan masa yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid bagi melepaskan tekanan pembelajaran di sekolah. Uraikan cara-cara pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Jadi dalam hal ini, isu yang dibincangkan ialah cuti sekolah. Manakala kehendak soalannya ataupun KS-nya ialah cara-cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah. Baiklah, sebagai langkah permulaan sebelum pelajar menulis isi karangan, pelajar hendaklah menulis apakah fakta-fakta ataupun isi-isi bagi kehendak soalan, iaitu cara-cara pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Jadi, untuk isi yang pertama, contohnya, pelajar membantu ibu bapa di rumah. Untuk isi yang kedua, cikgu pilih bercuti bersama keluarga. Untuk isi yang ketiga, bekerja sambilan. Untuk isi yang keempat, mengikuti bengkel kemahiran. Dan untuk isi yang kelima, menziarahi datuk dan nenek atau saudara di kampung. Jadi, ini ialah isi-isi yang cikgu fikirkan. Sekiranya pelajar ada isi-isi yang lain, pelajar boleh menggantikan isi yang telah cikgu pilih ini. Jadi sekurang-kurangnya pelajar tulis 3 isi dan seelok-eloknya boleh tulis 5 isi lah, bergantung kepada kehendak soalan peperiksaan. Baiklah, cuba pelajar lihat gambar kereta api ini sekali lagi dan kita akan cuba mengembangkan isi yang pertama, iaitu membantu ibu bapa di rumah. Okey, kita buat bersama-sama. Ayat yang pertama, tadi cikgu dah cakap. Ayat apa tadi yang pertama? KS campur dengan isi kan? Okey, KS campur dengan isi. Jadi, ayat yang pertama, contohlah. Cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah, okey, isi kamu ialah membantu ibu bapa kan? Pelajar membantu ibu bapa di rumah. Jadi, ayat 1 KS campur dengan isi. Ayat yang kedua ialah kenapa dan penanda wacananya perkara ini disebabkan kerana kan? Okey. Ayat kedua,
Perkara ini disebabkan kerana apa? Kerana pada cuti sekolah, pelajar mempunyai masa yang banyak di rumah. Betul kan? Kenapa? Kerana pelajar ada banyak masa di rumah. Ayat yang ketiga ialah ayat contoh. Siapa campur bagaimana kan? Jadi siapa di sini? Sebagai contoh penanda wacananya, pelajar boleh ringan tulang. Juga cikgu sudah masukkan simpulan bahasa. Sebagai contoh, pelajar boleh ringan tulang membantu ibu bapa mengemas rumah, melipat baju, mencuci kereta dan sebagainya. Ini ialah contoh. Manakala ayat keempat kesan apa? Penanda wacananya, sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan, apakah kesannya jika pelajar membantu ibu bapa di rumah? Kesannya akan menyebabkan bebanan ibu bapa di rumah telah berkurang dan mereka boleh berehat setelah seharian penat bekerja untuk mencari rezeki keluarga. Jadi inilah kesan jika pelajar membantu ibu bapa di rumah. Ayat yang kelima ialah ayat penegasan isi campur KS. Terbaliklah. Benarlah bahawa membantu ibu bapa di rumah merupakan antara cara mulia pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Ayat 1, KS campur isi. Ayat yang kelima, isi campur KS. Dia bersilang. Jadi kita lihat keseluruhan perenggan ini. Cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah pelajar membantu ibu bapa di rumah. Perkara ini disebabkan kerana pada cuti sekolah, pelajar mempunyai masa yang banyak di rumah. Sebagai contoh, pelajar boleh ringan tulang, membantu ibu bapa mengemas rumah, melipat baju, mencuci kereta dan sebagainya. Sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan bebanan ibu bapa di rumah telah berkurang dan mereka boleh berehat di rumah setelah seharian penat bekerja mencari rezeki keluarga. Ayat yang kelima, benarlah bahawa membantu ibu bapa di rumah merupakan antara cara mulia pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Jadi, pelajar dapat lihat kan bagaimana dengan 5 ayat, pelajar telah dapat menghasilkan sebuah perenggan isi karangan. Dengan jumlah patah perkataan lebih daripada 80 patah perkataan. Seterusnya, kita akan mengembangkan isi yang kedua. Jadi pelajar boleh bersama-sama dengan cikgu. Kita kembangkan isi yang kedua iaitu bercuti bersama keluarga. Jadi ayat yang pertama KS campur dengan isi kan. Kehendak soalan kan campur dengan isi. Jadi ayatnya berbunyi. Selain itu, inilah penanda wacana sebab kita nak memulakan perenggan yang kedua. Perenggan isi yang kedua. Selain itu, cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah bercuti bersama keluarga kan. KS campur dengan isi. Ayat yang kedua, kenapa? Perkara ini disebabkan kerana pada cuti sekolah, ibu bapa boleh merancang masa untuk bercuti dengan anak-anak. Betul tak? Bila anak-anak cuti, ibu bapa mesti ada masalah untuk merancang percutian bersama dengan anak-anak. Ayat yang ketiga ialah ayat contoh, siapa campur bagaimana. Sebagai contoh, siapa di sini ialah pelajar. Pelajar boleh mencadangkan tempat-tempat menarik untuk bercuti seperti yang nampak tak asap tadi. Bila, di mana, dengan siapa kan? Kita boleh guna pakai ya. Sebagai contoh, pelajar boleh mencadangkan tempat-tempat menarik untuk bercuti seperti ke Pulau Langkawi atau Pulau Pinang. Dan nampak tak nak tanda merah, nak panah merah ni ialah pengembangan isi yang ketiga. Kalau pelajar ada idea nak tambah lagi untuk ayat yang ketiga, pelajar boleh tambahlah. Gunakan penanda wacana. Selain itu, ibu bapa boleh membawa anak-anak ke Melaka untuk melawat tempat-tempat bersejarah. Jadi maksudnya di sini kita tak perlu terikat dengan satu ayat sahaja. Kalau pelajar ada fikiran untuk kembangkan isi karangan kamu seterusnya, kamu boleh tulis. Kita pergi ayat keempat. Kesan apa? Penanda wacananya, sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan pelajar berasa gembira dan dapat melepaskan tekanan pembelajaran di sekolah. Inilah ayat yang terdapat dalam pernyataan soalan tadi kan. Betul tak? Kesannya ialah pelajar akan gembira lah dan dapat melepaskan tekanan pembelajaran di sekolah. Dan jika ada pelajar nak tambah lagi isi, boleh ya. Tambah isi untuk kesan tadi.
Okey, selain itu, hubungan kekeluargaan antara pelajar dengan ibu bapa dan adik-beradik akan bertambah erat bagai isi dengan kuku. Jadi pelajar boleh terus masukkan ataupun boleh terus selitkan peribahasa yang sesuai. Jadi di sini kita, cikgu nak tegaskanlah, kita tak perlu terikat dengan satu ayat sahaja. Kalau pelajar ada idea nak tambah bagi sesuatu ayat itu, dipersilakan. Okey, ayat yang kelima. Benarlah bahawa bercuti bersama keluarga merupakan antara cara pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Ayat yang kelima. Jadi kita susun semula ayat ini. Okey. Selain itu, cara pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah ialah bercuti bersama keluarga. Ayat 1. Ayat kedua. Perkara ini disebabkan kerana pada cuti sekolah, ibu bapa boleh merancang masa untuk bercuti dengan anak-anak. Ayat yang ketiga. Ayat yang kedua yang ni. Okey, ayat yang ketiga. Sebagai contoh, pelajar boleh mencadangkan tempat-tempat menarik untuk bercuti seperti ke Pulau Langkawi atau Pulau Pinang. Ayat tambahan. Selain itu, ibu bapa boleh membawa anak-anak ke Melaka untuk melawat tempat-tempat bersejarah. Okey, seterusnya ayat yang keempat. Sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan pelajar berasa gembira dan dapat melepaskan tekanan pembelajaran di sekolah. Dan ayat tambahan isi yang keempat, ayat yang keempat. Selain itu, hubungan kekeluargaan antara pelajar dengan ibu bapa dan adik-beradik akan bertambah erat bagai isi dengan buku. Dan ayat yang kelima. Benarlah bahawa bercuti bersama keluarga merupakan antara cara pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Jadi, bila ada penambahan ayat itu, pelajar boleh menghasilkan lebih kurang 100 patah perkataan bagi satu perenggan isi karangan. Baiklah, untuk isi yang ketiga ini iaitu bekerja sambilan. Pelajar boleh lihat sekali lalu apa yang cikgu paparkan ini dan pelajar cuba fikirkanlah apakah isi-isi untuk ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Okey, kita pergi pada ayat pertama. Sama tak dengan apa yang cikgu fikirkan? Bagus ya, tambahan pula. Okey, KS. Betul, antara cara pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah mereka ialah, okey, isi yang ketiga ialah bekerja secara sambilan kan? Pelajar boleh bekerja sambilan. Okey, ayat yang kedua, perkara ini disebabkan kerana apa? Cuba pelajar fikirkan. Okey, kerana banyak tempat-tempat perniagaan yang memerlukan tenaga kerja secara sambilan untuk memudahkan urusan perniagaan mereka. Jadi kalau pelajar ada pendapat lain, pelajar boleh tulislah. Okey, kenapa pelajar boleh bekerja secara sambilan? Okey, sebagai contoh ni pelajar nak bekerja di mana? Okey, contohnya pelajar boleh bekerja secara sambilan di kedai-kedai makanan segera seperti di KFC atau di McDonald, di kedai menjual minyak, di bengkel kereta dan sebagainya. Jadi pelajar boleh tulislah tempat-tempat yang menerima pelajar sebagai pekerja sambilan ini. Okey, untuk ayat yang keempat, sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan, apakah kesan jika pelajar bekerja sambilan pada cuti sekolah? Ini contoh cikgu bagi. Okey, pelajar dapat menimba pengalaman yang berharga untuk berkomunikasi dan berhadapan dengan rakan sekerja atau pelanggan. Okey, sama tak dengan apa yang cikgu fikirkan? Okey, cuba buat satu lagi penambahan isi. Penambahan isi lah untuk ayat yang keempat ini. Okay, sama tak dengan pendapat cikgu? Okay, selain itu, pelajar boleh menggunakan wang upah atau gaji yang diterima untuk membeli barang-barang keperluan diri atau menyimpannya di bank kerana sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Okay, sama tak dengan pendapat cikgu? Kalau sama, baguslah ya. Maksudnya pelajar sudah boleh faham apa yang cikgu sampaikan. Dan yang kelima, ayat kelima ialah penegasan. Benarlah bahawa, okey, kehendak soalan. Isi ya. Benarlah bahawa bekerja sambilan isi merupakan antara, okey, kehendak soalan, cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah mereka. Okey, jadi sudah dapat satu perenggan isi bagi bekerja sambilan. Bagaimana
Faham tak apa yang cikgu terangkan tadi? Mudah kan menulis dan mengembangkan isi bagi sebuah karangan? Kalau dah faham, baguslah ya. Jadi, pelajar boleh membuat latih tubi untuk menulis bahagian isi karangan ini. Kalau masih belum faham, cikgu beri lagi latihan pengukuhan. Kita belajar sampai faham dan pelajar mahir mengembangkan isi karangan. Jom kita terus belajar bersama-sama. Okey, baiklah. Kita pergi kepada isi yang keempat. Okey, pelajar boleh fikirkanlah apa isi-isi yang sesuai untuk ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Okey, dengan isinya, cara-cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ni antaranya ialah mengikuti bengkel kemahiran. Jadi, apakah isi-isi yang sesuai lah bagi setiap ayat yang dipaparkan dalam rajah ini. Okey, betul. Kita guna penanda wacana dari sudut yang berbeza. Okey, yang penanda wacana ni pelajar boleh pilihlah mana-mana yang sesuai. Cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah mengikuti bengkel kemahiran. Okey, untuk ayat pertama senang kan? Okey, ayat yang kedua, perkara ini disebabkan kerana. Kerana apa pelajar perlu mengikuti bengkel kemahiran ini? Okey. Perkara ini disebabkan kerana mengikuti bengkel kemahiran merupakan aktiviti yang berfaedah kerana dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam sesuatu bidang. Okey, inilah kenapa ya. Okey, sebagai contohnya, di mana pelajar nak meningkatkan kemahiran? Okey, sebagai contoh, pelajar boleh mengikuti bengkel-bengkel kemahiran membuat kek, membuat pastry ataupun memasak. Ni kalau pelajar minat masak, boleh ikut bengkel-bengkel kemahiran sebegini. Tambahan, selain itu, pelajar boleh mengikuti kelas-kelas meningkatkan kemahiran bahasa seperti kelas bahasa Inggeris, bahasa Jepun dan sebagainya. Jadi, inilah antara contoh-contoh kelas-kelas ataupun bengkel-bengkel kemahiran yang pelajar boleh ikuti ketika cuti sekolah. Kalau pelajar ada pendapat lain, sila tulis sebagai contoh ya. Okay, yang keempat, sekiranya perkara ini dilakukan, pasti akan menyebabkan apakah kesan jika pelajar mengikuti bengkel-bengkel kemahiran ini? Okay, yang pertama, contohnya lah. Sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan pelajar dapat mengasah bakat dan minat dalam sesuatu perkara. Contohnya, pelajar boleh membuat kek atau roti untuk dihidangkan kepada ibu bapa dan ahli keluarga. Betul lah kan? Jika ikuti kelas ni lama-lama, bakat dan kemahiran pelajar akan bertambah. Okay. Seterusnya kita buat penambahan isi. Selain itu, pelajar yang mengikuti kelas kemahiran bahasa pada cuti sekolah akan senang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara dan senang mendapat pekerjaan kelak. Ini kesan jika pelajar mengikuti kelas-kelas ataupun bengkel-bengkel kemahiran berbahasa. Jadi, kalau pelajar ada pendapat lain tentang kesan jika pelajar mengikuti bengkel kemahiran, pelajar boleh tuliskan di bahagian ayat yang keempat ini. Dan ayat yang kelima, ayat penegasan. Benarlah bahawa mengikuti bengkel kemahiran merupakan antara cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah dengan aktiviti yang sehat. Bolehlah buat ubah sesuai sikit mana yang sesuai lah, yang patut. Bagaimana pelajar? Boleh tak mengembangkan perenggan isi karangan? Kalau masih belum jelas, cikgu belanja satu lagi isi, iaitu isi yang kelima, menziarahi datuk dan nenek serta saudara mara. Jadi kita fikirkan bersama-sama ya untuk ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ayat 1, okay, dari kacamata yang berbeza, okay, KS. Antara cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah, okay, isinya, menziarahi datuk dan nenek serta saudara mara. Ini senanglah ayat 1. Ayat 2, kenapa pelajar mesti menziarahi datuk dan nenek serta saudara mara ketika cuti sekolah? Ini kenapa ya. Perkara ini disebabkan kerana datuk dan nenek merupakan insan penting dalam sebuah keluarga yang perlu dihormati dan dikasihi. Manakala sanak saudara pula merupakan ahli keluarga yang kita tidak boleh lupakan. Jadi inilah sebabnya
kita tak boleh melupakan datuk dan nenek dan juga saudara mara seperti pakcik dan makcik kita. Jadi sebagai contohnya apa dia? Okey. Sebagai contoh, pelajar boleh bersama-sama ibu bapa untuk pulang ke kampung bagi menziarahi datuk dan nenek pada cuti sekolah. Betul kan? Pada cuti sekolah kita ada masa, ibu bapa ada masa. Jadi boleh pulang ke kampung menziarahi datuk dan nenek. Okey, penambahan isi. Selain itu, pelajar juga boleh pergi ke rumah pakcik atau makcik yang tinggal di tempat lain seperti di negeri Melaka, Johor dan sebagainya. Contohlah, menziarahi datuk dan nenek serta saudara mara. Okey, jadi apakah kesannya jika kita menziarahi datuk dan nenek atau saudara mara? Sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan datuk dan nenek serta sanak saudara berasa gembira dengan kehadiran kita. Betul tak? Betul kan? Mereka gembira lah. Selain itu, amalan mulia ini akan mengeratkan lagi tali silaturahim dalam keluarga yang besar. Betul tak? Semakin kita menziarahi mereka, hubungan kekeluargaan kita akan semakin erat. Okey, kalau kamu nak tambah, boleh tambahlah erat bagai isi dengan buku. Okey, seterusnya, malahan pelajar juga boleh melawat tempat-tempat menarik ketika melawat pakcik atau makcik yang tinggal di negeri lain bak peribahasa sambil menyelam minum air. Nampak tak? Maksudnya dalam ayat yang keempat ni cikgu telah membuat 3 ayat tambahan. Jadi pelajar kena ingatlah, pelajar tak perlu terikat dengan satu ayat sahaja. Kalau pelajar ada fikiran, pelajar boleh membuat penambahan ayat. Asalkan ayat yang kita tambah itu menepati dengan bahagian ayat yang telah kita tentukan lah. Okey, seterusnya ayat yang kelima. Benarlah bahawa menziarahi datuk dan nenek serta saudara mara merupakan antara cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah dengan aktiviti yang mulia. Okey, bagaimana? Dapatlah satu perenggan isi karangan yang lengkap. Alhamdulillah ya, jika para pelajar telah faham teknik mudah menulis karangan dengan menggunakan teknik gerabak tas ini atau teknik amat senang ini. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan ini memberi manfaat kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Terima kasih kerana sudi menonton video pendidikan ini. Jadi jangan lupa ya untuk like, share dan juga subscribe sebagai tanda sokongan supaya cikgu akan lebih bersemangat untuk menghasilkan video PDPC yang lebih menarik lagi. Terima kasih.